Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Hari ni sihat tak sihat? Hari ni hari Khamis. Okey, 3 petang. 1 hari 1 jam bersama Siti. Okey, bantu Siti. Suara Siti jelas tak? Suara jelas tak? Lepas tu gambar jelas ke tak? Lagi satu, suara jelas. Belanja Siti like, belanja Siti share, belanja Siti love. Ini yang penting. Okey. Sahabat-sahabat semua sihat semua? Okey. Bantu Siti komen line jelas, line jelas, gambar jelas Hari ni kita nak sambung tutorial lapik leher. Macam mana Siti nak jahit pada leher baju kurung. Kali ni kita buat, Siti tunjuk sikit lah contoh bahu potong bahu kan. Bahu potong lah kan. Okey. Jom, tanpa melengahkan masa, Siti masuk lambat sikit, Siti mohon maaf. Lambat sikit hari ni, tadi setting sikit. Okey, jom. Kita pergi ke formula ni dululah, leher kan. Semalam kita berhenti sampai ke sini kan. Nampak tak? Bantu Siti. Jelas tak suara? Semalam kita berhenti ke bulan saja kan. Lepas tu kita nak dapatkan ukuran daripada ukuran belahan ni berapa inci kan. Okey. Nak dapatkan formula ukuran ni, ukuran belahan ni, kita punya kita kena ukur keliling kepala kita. Ukuran keliling kepala kita ukur ngam-ngam. Contohnya tadi Siti ukur kepala Siti, tak silap 21 ke 22. Jom tengok macam mana cara nak ukur kepala, lilit kepala. Ni lilit kepala Siti. Rincian. Okey kan, ngam-ngam kan. Lepas tu kita tengok, okey 22. Lilit kepala 22. Lepas tu kita tolak. Alamak, kalkulator. Kita tolak. Sekejap, ambil kalkulator sekejap Okey. Keliling kepala Siti 22. Okey, keliling kepala kita tolak dengan keliling leher keliling kepala tadi 22. Tolak keliling leher 16 yang tambah basi tadi tu. Jadinya 6. Okey, 6 ni kita tambah 1 inci ataupun 2 inci lah untuk kelonggaran. Jadi 8. Kita bahagi 2. Maksudnya 4. Daripada titik ni, titik D ni turun ke bawah 4. Kan, kalau kita nak buat lebih sikit pun boleh, 4,5 pun boleh. Tapi jangan terlalu panjang sangat. Bila terlalu panjang, bila kita pakai nanti nampak lapak dia punya lurah kita tu kan. Okey, kita buat 4 je. Jadi tak adalah masalah timbul bila kita nak sarung kepala nanti sempit. Betul tak? Okey. Bantu Siti komen line jelas. Okey, sekejap kita tanda 4 inci tadi kan. Okey, lepas tu sebelum kita nak potong, kita kena gariskan bahagian belakang ni. Sebab nanti inilah kita punya garisan bahu kita kan, takut tak tepat. Sebalikkan. Nampak kan? Kita akan nampak line dia kan. Ini lakaran semalam, Siti sambunglah kan. Okey. Gariskan. Lepas tu kita buatlah basi keliling. Basi keliling ni kan, keliling ni ikut kita lah. Kita nak buat 1 inci ke 2 inci ke kan. Siti lebih suka kepada 2 inci sebab dia besar kan. 2 inci, 2 inci, 2 inci, 2 inci, keliling lah 2 inci. Okey. Sini pun 2 inci, 2 inci, 2 inci. Daripada titik yang 4 inci tadi ni, kita turunkan 2 inci. Ataupun 2,5. Ikut kreativiti. Lepas tu kita temukan lah.
Kalau nak buat 1 inci pun boleh. Terpulang kan. Okey. Jadi yang sini Siti suka berbucu sikit. Naikkan 1 inci daripada garisan tegak tadi kan. Naikkan 1 inci, kita buat berbucu. Nampak tak? Jelas tak? Lepas tu yang ini, yang bentuk bucu ni, kita curvekan dia. Lengkungan. Kalau tak ni, kita lengkung je lah macam tu. Gitu supaya jangan dia berbucu. Okey, jelas kat situ Okey, jika jelas, jom kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu Siti belanja like, belanja love serta share. Okey. Kita dah siap potong kan? Lepas tu yang bahagian dalam ni kita kena potong. Bulan dalam ni. Okey, potong Okey, bila dah potong, kita buka dia akan jadi macam ni lah. Lepas tu kita gariskan yang bahagian tengah tadi, yang belahan tadi kan, kita gariskan. Nampak tak? Okey, bila kita garis, lepas tu kita kena lebihkan. Maksudnya, kita tanda ke kiri 1 hun, ke kanan 1 hun. 1 hun maksudnya macam ni lah. Kita letak tali tip 1 inci ni kan. Kita tanda ke kiri 1 hun, ke kanan 1 hun. Okey, kiri 1 hun, kanan 1 hun. Kiri 1 hun, kanan 1 hun. Boleh Kiri 1, kanan. Sampai ke 4 inci ni. Kita tegak dulu. Lepas tu nanti kita gariskan dia. Okey, yang bahagian bawah ni, dia kan tegak kan. Kita nak jadikan dia bucu, kita naikkan 1 hun juga. Sini pun 1 hun. Jadi kita serongkan dia. Macam tu. Dia taklah nanti dia terus apa orang kata, terus petak kan. Dia akan jadi bucu bahagian bawah ni. Kalau nak cantik lagi, kena drawing sikit lah. Supaya dia macam berbucu cantik je nanti. Dia taklah kembang sangat kan. Gitu. Ini ikut kreativiti masing-masing. Nampak kat situ? Okey, lepas tu kita nak gosok pada kain perca. Ini Siti buat pada kain perca je dulu, senang kan. Kain perca kita gariskan dulu. Garis pula, gosok. Sorry. Okey. Kain perca ni kita kena buat garisan juga. Garisan tegak supaya kita pakai pensel. Okey, kalau baju putih, sebab ini saya nak nampakkan. Kalau boleh elak pakai pen kena pakai pensel ataupun kapur. Kalau boleh kapur tu asal biar tajam. Kadang-kadang kalau baju putih tu dia akan nampak nanti tak cantik, nampak comot kan. Okey, kita dapat garis. Kita temukan garisan yang kita garis tadi tu. Garisan bahu tadi tu kan. Nampak tak? Okey. Temukan, baru kita gosok. Gosok, iron jangan terlalu panas Kita letak sikit. Sebab bila iron panas, nanti dia akan mengecut. Slow-slow je. Bahagian leher ni kita nak kena hati-hati. Mula-mula kita kena hati-hatilah. Bantu Siti belanja love. Lepas tu komen jelas tak? Gambar jelas tak? Okey. Okey, bila dah lekat. Okey, ada soalan. Lapik leher untuk bahagian belakang tu kalau buat lebar sikit dari bahagian depan macam baju ready made tu okey tak? Boleh. Ini ikut kreativiti. Maksudnya yang belakang ni kita nak lebihkan sikit Boleh.
Boleh, boleh. Tak ada masalah. Maksudnya kita buatlah ikut kreativiti kita kan. Okey, yang penting yang inilah formula garisan ni memang kena tepat. Okey, bila dah siap, jom kita potong lapik leher ni. Okey, boleh buat nota lah. Siapa yang nak buat nota? Okey, nanti kalau dia nak buat sendiri, nanti kalau kurang jelas boleh tanya dekat Telegram lah Okey. Dah siap tu. Lepas tu nanti kita kena lipat. Supaya dapatkan garisan tepat Okey. Lepas tu balik. Ini pun kena lipat juga. Pastikan yang lipatan ni bertemu dekat bucu lipatan kan. Lipatan yang kita lipat ni bertemu dekat lipatan bawah. Yang garisan ni, garisan bahu akan bertemu. Lepas tu kita gosok. Okey. Dia akan jadi macam ni lah. Nampak? Okey. Dah siap. Lepas tu kita nak bentuk pada leher baju. Ini kain ni, umpama kain ni belum kita bentuk lagi lah kan. Ni kita nak bentuk. Maksudnya depan belakang sama. Jika kalau dia buat apa, dia tak belah bahu, tak potong bahu kan. Ini kata garisan bahu dia kan, dia tak potong. Okey, boleh juga buat macam gini. Maksudnya ni bahagian depan, ni bahagian belakang. Betul tak? Ini tak potong bahu Dia ada lipatan je. Lepas tu kena lipat dua, maksudnya dapatkan garisan badan. Maksudnya bahagian badan tu kena bahagi dua, lipat. Dapatkan garisan tengah ni Okey. Ni saya nak ajar potong bahu sikit lah. Ini saya pakai pensel Nanti jangan guna pensel tau, kena pakai kapur. Kena pakai kapur, baru cantik. Sekejap. Kita ratakan. Ini kat saya buat dekat temperature je. Okey. Saya buatkan pecah. Okey, bahu ni kita buat ni bergarisan bahu kan. Jahit pula tanda dalam 1/2 inci basi. Lepas tu tadi lebar bahu contohnya 15 kan. 15 bahagi 2. Yang dekat sini saya akan turunkan 1/2 inci. Kat hujung ni. Hujung bahu ni saya akan turunkan 1/2 inci ataupun suku inci. Bergantung kepada lebar bahu seseorang tu lah. Okey. Lepas tu yang kat sini ni kita kena ukur balik dia punya jarak dia berapa yang kita formula kita tadi tu kan. Daripada A ke B tu kan. Garisan A ke B tu dalam 2.6 semalam kan. Dia tanda 2.6 kat sini. Lepas tu kita gariskan. Lepas tu seterusnya lah. Okey. Saya tunjuk sikit lah. Ni potonglah basi. Basi atas 1/2 inci. Lepas tu ini pun 1/2 inci lah. Sampai hujung sana. Okey. Lepas tu kita jahit tepi. Jom kita jahit tepi. Nanti kita gosok kat sini je lah. Okey, jom kita jahit tepi bahu depan dengan bahu belakang. Okay, kita jahit tepi bahu depan, maksudnya bahu depan dengan bahu belakang.
Ini arah depan Ini bahu depan ke belakang tak ada masalah. Kita jahit dulu tepi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Saya buat dekat kain perca je tau. Bahu depan. Ni bahu belakang. Nanti jahit tepi keliling lah kan. Saya nak tunjuk bahu potong. Okey, lepas tu baru kita jahit tepi ni, lapik leher tadi ni. Arah luar Kita start daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bahagian yang lekuk ni kita buat macam ni. Bantu Siti, belanja like, belanja love serta share. Terima kasih siapa yang share, siapa yang tag kawan-kawan. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah permudahkan segala urusan serta perbanyakkan rezeki. Okey, dah siap. Jom kita cantum bahu dulu. Kita jahit, kita cantum bahu dulu Allah, tersangkut. Gambar jelas tak? Komen kalau jelas, komen Okey. Kalau nak tepat, kita kena penitikan dulu. Tak apa, ini kita tunjuk je. Peniti tak ada. Ini garisan lipatan tengah tu kan. Depan dengan belakang temukan. Kita pin dulu sini. Baru kita mula daripada hujung ni ke hujung ni. Okey. Kita peniti. Tu. Macam ni. Lepas tu baru kita mula daripada hujung ke hujung. Setengah inci jahit Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Buka lampu ke tutup? Okey. Okey, kita dah siap. Okey, dah siap. Jadi kejadian ni macam ni Okey, nanti kita nak buka, kita nak gosok bahagian bahu tadi ni Kita buka. Okey, kita gosok. Jom kita gosok. Okey. Kita gosok Kita kembangkan basi ni. Kita gosok. Ini kena gosok lah. Kalau tak gosok nanti dia tak cantik. Dia tak dapat benda yang tepat. Nampak tak Okey, bila kita dah siap gosok, dia akan jadi macam ni kan. Lepas tu kita lipat dua macam ni. Ini bertemukan. Garisan yang kita jahit ni bertemukan lah. Nanti dia lari sebab kita nak dapatkan garisan tengah balik semula.
Okay, sebelum kita nak gosok tu, kita kena selak dulu dia punya kain ni. Sama tak dia punya garisan lipatan ni, dia bertemu yang kat belakang. Pastikan sama Kalau tak tahu macam mana nak sama, ambil peniti, kita tanda-tanda macam gini. Kita cucuk garisan ni kan. Kita temu kat sini. Gitu Okey, bantu Siti. Belanja like, belanja love. Okay, lepas tu kita gosok dapatkan lipatan. Okey, bila dah dapat ni, lepas tu kita kena ambil apa? Ambil lapik leher tadi ni. Lapik leher tadi kita dah lipat, dah iron kan? Senang. Lepas tu nanti kita akan temukan dia. Akan timpa, tampal lah. Pastikan bahagian leher ni mana depan, mana belakang. Nanti kita tak nak nanti bila kita dah siap tersilap apa orang kata, yang depan pergi belakang, yang belakang pergi depan itu kena pastikan. Kita kena buat macam gini. Okey, yang gelembung-gelembung ni sikit tak apa, biarkan je dulu. Lepas tu kita lipat dua, pastikan dekat bertemu dekat lipatan kita tadi ni. Yang kita lipat ni, dia bertemu tak? Bahagian tepi bahu kiri dengan bahu kanan. Okey, kalau bertemu, kita pin lah keliling. Okey, kita pin. Pertama sekali kita kena pin tepi leher ni lah. Nampak tak? Okey, kita pin dulu. Ni pun sama. Okey, kita pin dulu. Okey. Sebelum kita nak pin seterusnya, kan, pastikan kita kena ukur lebar bahu kiri dengan bahu kanan sama tak? Sama besar tak? Kalau tak sama besar, kita kena adjust. Sekejap saya ambil tali tip. Okey, kalau dia tak sama besar, kita kena adjust lah. Bahu kiri ni berapa? Okey, katalah 7 inci kita ambil. Sini pun masih kena dapat. Okey, dapat Okey, kalau dapat, kita boleh peniti seterusnya. Peniti bahagian sini lah. Kita tengok, tucuk dulu peniti, tengok kat belakang. Sama tak garisan dia? Okey, kalau sama, baru kita pin. Okay. Pin sini, lepas tu bawah ni pun pin juga. Ni Okey, temu bucu ni. Jadi bila kita pakai tu, dia taklah sengit ke kiri ke kanan kan, gitu. Ni sama nampak jelas. Lepas tu bahagian atas pula, faham tak untuk yang baru ni? Okey, kita tengok balik sebelum kita nak pin tu kan, yang bahagian belakang ni sama tak lipatan baju dengan lipatan kain gam? Kalau sama, kita penitikan dia. Okey, dah sama, jom kita jahit. Kita jahit Okey, mula jahit daripada tengah belakang. Maksudnya daripada garisan ni. Kita jangan start kat sini, kat sini, kat sini, jangan. Start daripada belakang. Okey, lepas tu kita tengoklah terkelepek ke, takut terkelepek basi kan. Kan. Okey. Jom kita jahit. Kita jahit jangan atas kain gam.
Jangan atas kain gam, kena jahit ikut garisan keliling gam ni. Keliling yang kita tanda ni lah, keliling bulan ni kan. Kita jahit. Bismillahirrahmanirrahim. Slow. Sebab bahagian bulatan ni kita nak kena slow lah. Kalau tak nanti kita terbabas kan. Bila kita nak pusing, kena angkat tapak, jarum mesti turun Okay. Okay. Okey, bila sampai dekat hujung ni, okey, jarum turun, angkat tapak kan. Dekat bucu ni kan. Bucu ni nampak tak? Okey, tak apa kalau tak nampak. Gitu. Nampak tak Ika? Okey. Kalau tak nampak nanti kita ni. Okey, pusing. Ini jarum ni kita tepikan. Tanggalkan. Jahitlah. Jahit ikut je bucu ni bucu ni yang berbucu. Slow, takut dia orang kata terbabas. Okey. Jahit. Ni untuk baju kurung saja Baju kurung paha. Kalau yang nak buat lapik lah kan, lapik leher macam gini. Kalau baju kanak-kanak lelaki pun kalau nak buat macam gini pun boleh juga. Baju Melayu baju cakap musang. Bukan baju cakap musang, sorry. Baju Teluk Belanga. Pun boleh juga, tapi basi dia tu kalau budak-budak kecil, basi dia tu buat setengah inci ke 1 inci ke kan. Setengah inci lah biasa cantik, setengah inci nanti dia tindihkan balik. Dia timpa. Okay. Kita tengok belakang dah siap. Dia akan jadi macam ni lah. Okey. Dah jadi macam tu. Lepas tu kita tanda suku inci ataupun setengah inci basi. Lepas tu kita nak potong. Okey, kalau nak tanda pun boleh kan. Kalau saya potong tengah macam ni. Lepas tu saya ni lah. Potonglah setengah inci basi. Maksudnya sekat kain gam ni dengan kain potong sekali supaya dia nanti dia berlubang lah leher kita tu. Kalau tak berlubang, kita tak boleh nak pakai nanti. Kita potong keliling duduk kat mesin je. Okey. Setakat ni jelas Okey, dah jadi macam tu. Lepas tu kita snap lah pakai ni. Snap. Cik alu-alu, jangan sampai kena jahitan tau. Sebab bila kena jahitan nanti dia tetap ni nak kena jahit semula. Okey. Ini pun gam tak kuat, nanti kita akan iron lagi. Sebab dia macam tenganga macam ni kan. Kalau boleh jangan sampai jadi macam gini. Nanti kita kena gosok semula supaya dia betul-betul lekat. Lepas tu kita potonglah tengah. Potong, tekun gunting garisan tengah ni. Tepat-tepat dekat bucu
Jangan sampai kena ni lah. Kena apa? Kena jahitan. Okey. Lepas tu yang dekat sini potong serong sikit. Kalau kita tak potong serong, nanti dia akan gelembung. Basi kita besar kan? Gitu. Potong serong sikit. Lepas tu terbalikkan. Lepas tu terbalikkan. Bahagian ni nak dapatkan bucu. Pada saya suka pakai snap ni. Tapi jangan terlalu kuat sangat Masuk, cocok sikit-sikit. Gitu. Pelan-pelan, jangan kuat-kuat. Kalau kuat-kuat nanti dia akan bocor kan nanti. Berlubang. Okey. Okey, dah jadi macam gitu. Lepas tu. Okey. Dia akan jadi macam ni lah. Berbucu. Okey. Nampak sesuatu? Dia akan jadi berbucu macam ni. Okey, dah siap ni. Kita jangan iron dulu. Kalau kita iron, nanti dia matikan lipatan. Susah nanti kita nak gosok lagi. Okey. Nampak tak? Jelas tak? Faham tak kat situ? Lepas tu kita mula ni lah. Mula jahit tindih kasih. Tindih kasih. Tindih kasih ke tindih sipi-sipi tu? Sipi-sipi Tindih sipi-sipi. Okey. Kita kena tarik dulu. Macam gini, kemaskan dia. Kalau kita dah gosok, nanti dia terus mati lipatan tu. Kita tak boleh nak nak bentukkan. Dia tak gosok lagi, senanglah kita nak bentukkan. Kita tindih. Kalau baju kurung saya suka tindih lah kan. Nampak kemas sikit kat situ. Gitu sipi-sipi. Nampak tak? Dah siap ni baru kita gosok. Okey. Ini kita manual. Kalau kita tekan mesin, kita terbabas kan. Gitu. Lepas tu kita tarik macam gini. Supaya yang jahitan tu dia duduk tengah-tengah. Cantuman jahitan tu duduk tengah-tengah. Dia taklah orang kata apa sekejap dia tak berbucu-bucu. Lepas tu kita kena tengok jugalah bahagian bawah ni kan. Kita tarik yang ni. Tarik gam ni supaya dia tegang. Okey, ini kita kena manual sebab nanti takut terbabas. Part-part yang kritikal tu kena manual lah. Okey. Jangan sampai dia terkelepek Okey. Okey, dah siap. Lepas tu baru kita gosok. Dia akan jadi macam ni lah.
Jom kita gosok arah terbalik dulu. Lepas tu baru kita jom. Macam ni Oh, ini terlepas kat tepi. Nanti kalau siapa-siapa yang kat tepi tu lepas, kena double balik Gosok bahagian belakang dulu. Okey. Leher kita taklah berbulat sangat. Dia macam bentuk, ialah bentuk telur Dia bujur. Lepas tu ada curve sikit kan. Dia terus tak bulat. Jadi kita pakai selesa lah kat situ kan. Ni cara seni lah kan. Cara sini. Lepas tu terbalik bahagian depan. Nanti cuba boleh buat. Lepas tu nanti kalau hasil dah buat kan, nanti tinggal ni lah update dekat kita punya Telegram Okey. Dah siap. Lepas tu nanti yang bahagian belakang ni kita kena silang pangkal lah. Ni bahu kita. Okey. Nak silang pangkal. Okey. Kita pin lah peniti sini, sini. Lepas tu nanti kita sembat lah silang pangkal. Okey Jahit mesin. Jahit mesin tak cantik sebab basi besar. Kalau nak jahit mesin, boleh basi kena kecil. Bila basi kecil dalam 1/2 inci ke, cantik lah kita jahit kan. Kalau besar tak lawa jahit. Okey, kalau nak jahit mesin, contohnya nak jahit mesin kan, kita kena buat basi gain gam ni kecil sikit. Jadi cantik. Kita jahit dalam 1/2 inci ke kan, baru nampak cantik. Tapi baju kurung tak cantik lah jahit mesin kan. Biasa saya silang pangkah. Kalau kalau kun je saya ni, InsyaAllah besok saya share leher kun pula kot. Cara nak jahit leher kun. Okey, kejap. Kejap kita tindih setepi. Oh, nama dia tindih setepi Puan Katina. Puan Katina pula, maaf. Okey, siap dah untuk leher kita. Leher Leher lapik untuk baju kurung. Okey, dapat sesuatu kat situ? Ada soalan tak? Sekejap saya baca soalan. Puan Kartini Mokhtar, tindih setepi puan Okey. Terima kasih. Saya panggil tindih tepi saja. Nurhayani Abdul Semah, cantik kejadian leher. Maimun Othman, Wardah Izzah, bagus juru kamera. Oh, terima kasih. Lin Nurun, jelas, terima kasih. Nurul Aldia Keten, good teacher, terima kasih. Nurul Aldia Keten, Assalamualaikum. Noriza Bakar, boleh tanya kenapa jahit luar kertas gam tak kecil ke lubang leher nanti? Tak, sebab tu kita ambil ukuran ngam-ngam di leher, kita tambah kelonggaran. Itulah kelonggaran kita ni. Ini dah masuk kelonggaran. Kan? Sebab tu saya suruh ukur keliling leher masing-masing tambah kelonggaran. Inilah hasilnya. Jadi kita just follow ikut tepi kain gam tu je. Puan Noriza Bakar, jelas kat situ? Lini Malina. Oh, biasanya cikgu jahit atas kain gamnya. Patutlah bentuk tak cantik sangat, tebal. Dia ada kesan sikit lah sebab bila kita jahit atas kain gam,
dia tebal. Bila kita nak terbalikkan tu dia macam gelembung-gelembung sikit. Bila kita jahit atas kain je, kain gam tu dia tak ganggulah. Jadi nak bentuk leher bulat kita tu akan jadi cantik. Ini waktu cara macam gini saya time bekerja dululah. Bekerja dekat butik. Cara dia macam ni. Okey. Lepas tu siapa lagi ada soalan? Nurul Akmal, terima kasih cikgu atas sama-sama. Lagi-lagi siapa ada? Noriza Daud, baru dapat sesuatu sebab sebelum ni buat cara yang salah, cantik dan kemas cara cikgu. Sebab saya ajar teknik-teknik yang saya ajar ni, pengalaman saya bekerja dekat butik dulu. Hasilnya jadi macam ni lah. Gitu. Sebab kalau kita, waktu cara saya belajar dulu, lain. Dia lain sikit kan. Bila saya bekerja, cari pengalaman, kat situlah saya akan dapat ilmu-ilmu ni. Lepas tu saya gunakan untuk kita punya jahitan lah kan. Belahan depan berapa inci? Okey, belahan depan biasa kita ukur keliling kepala kita pun kita kena ukur juga supaya nanti kita nak masuk tak sempit. Ukuran tadi semalam kita ukur keliling leher tepat tambah basi 3 inci. Lepas tu yang hari ni saya ajar ukur keliling lilit kepala kita, tolak ukuran leher. Baki dia tu ada berapa, kita tambah 1 inci ataupun 2 inci, kita bahagi 2 untuk dapatkan belahan ni. Puan Naimah boleh tengok balik apa saya punya sesi live yang mula tadilah. Saya ada terang. Atif Tifa, jenis kain apa baju cikgu pakai tu? Oh, saya pakai lekra denim. Lekra denim. Dia ngikut badan sikit lah, tapi kita buat longgar. Dia cantik lah. Dia ngikut kita punya, apa orang kata? Kita punya lakaran kita tu. Hasna Arif, untuk yang atas belakang leher bahagi berapa? Okey, puan boleh tengok sesi semalam saya ada share. Tak silap saya keliling leher keliling leher tambah 3 inci, lepas tu bahagi 25 ke 20. Saya dah lupa. Itu dia punya formula dia untuk yang belakang. Sebab baju kurung kalau belakang dia terlebih daripada 1 inci, nanti bila kita pakai, kita punya keselesaan tu rasa macam baju kita ni nak ke belakang. Gitu. Jadinya jangan terlebih daripada 1 inci. Kalau baju moden boleh. Baju moden. Noriza Bakar jelas. Okey, terima kasih puan. Puan dah faham Terima kasih juga tanya soalan kan. Hariza Abdul Aziz, alhamdulillah dapat, terima kasih atas perkongsian jelas dan faham. Terima kasih banyak. Siapa lagi bersama saya? Wada Izzah. Nanti nak tengok cara jahit zip dengan getah boleh? InsyaAllah nanti saya akan buatkan jadual. Maksudnya saya akan jahit zip. Maksudnya zip pada kain ke apa? Kalau pada kain nanti saya akan buat. Saya buat sampel lah kan, buat contoh kan anak saya. Nanti saya akan tunjuk. Asia Hussein, Assalamualaikum cikgu, lambat masuk. Tak apa. Nanti puan boleh tengok balik video ni puan boleh tengok balik. Noriza Daud, kalau buat tak potong bahu, caranya sama puan, sama. Tadi mula-mula tadi intro tadi saya dah terangkan, jika kalau kita punya bahu tak potong, just kita lipat 2, dapatkan garisan bahu tu, terus ni. Nanti puan boleh tengok video daripada mula saya akan tunjukkan. Nur Syakina, tak sempat tengok live cikgu, kejap lagi saya tengok. Boleh buat, nanti puan tengok balik Puan Noriza Bakar, kenapa potong bahu? Kalau baju kurung biasa tak potong bahu. Okey, semalam saya dah terangkan juga yang potong bahu ni. Okey Puan Noriza,
Kenapa potong bahu? Saya potong bahu sebab kurung baju kurung saya semua saya akan potong bahu. Sebabnya bila kita potong bahu tu saya akan turunkan setengah inci supaya bila kita pakai dia tak akan gelembung-gelembung kat sini. Sekejap saya tunjuk. Bila kita pakai kan, ni kan baju leher. Dia akan kalau kita tak potong bahu kan dia tegak. Bila kena kat bahu, jika bahu kita jatuh, dia akan nampak gelebih-gelebih kat sini. Ada perasan tak nampak kembung-kembung kat sini? Bila kita pasang sepan pun dia tetap juga jadi macam lebihan kat sini. Sebab tu saya akan potong bahu. Saya potong bahu tengok pada bahu seseorang. Kalau bahu tu dia tak jatuh sangat, saya potong suku saja. Kalau bahu tu dia maksudnya dia turun sikit, biasa saya buat standard setengah inci. Kalau terlalu jatuh bahu dia, saya potong 3/4. Bila kita pakai tu terus dekat sini ni kan nampak terletak. Dia tak ada gelembung-gelembung kat situ. Tak ada lebihan kain. Itu fungsi potong bahu. Okay, lagi siapa lagi? Ida Ayu, terima kasih cikgu dapat ilmu baru. Ida Ayu ni baru puan. Okey, Kak pun jahit atas kain gam. Okey. Kata ni kalau untuk customer kena ukur leher. Kalau macam ukuran customer kena ukur juga puan keliling kepala, sebabnya nanti bila nak pakai nanti akan kalau kita ukur kan, kalau dia bagi baju contoh, kita ikutlah ukuran keliling baju contoh dia tu. Kalau kita ukur badan dia, ukur keliling leher, lepas tu dengan keliling lilit kepala dia. Lagi jelaslah kat situ. Sebab langkah selamat. Bila kita ukur keliling leher, bila kita siap nanti, kita kena ukur keliling leher yang kita buat ni kan. Kita kena ukur keliling dia. Maksudnya daripada sini keliling sampai sini. Lebih tak ukuran baju ni daripada ukuran kepala? Kalau lebih, alhamdulillah lah dia boleh masuk. Kalau terkurang, maksudnya leher kita kecil. Noriza Daud, kalau untuk budak kena tambah berapa inci? Sama juga 3 inci puan. Kalau macam was-was contohnya, kalau kita ukur yang dewasa lah kan, yang dewasa kalau leher dia macam besar sikit ke apa kan, kalau dia nak keselesaan, pada saya selesa 3 inci, dia boleh tambah 4 inci, gitu, 3 inci ataupun 4 inci je. Kalau budak pun sama, ukur lilit leher dia kan, kita ikut berpandu kepada keliling leher budak kan. Keliling leher budak, dewasa, ukur lilit, tambah kelonggaran 3 ataupun 4 inci, gitu. Lepas tu, jangan lupa kepala kadang-kadang budak besar kepala. Budak ke dewasa ke sama kan. Bila kita nak masuk nanti sempit, masalah kat situ. Ini selalu inilah dulu pengalaman saya kan. Jadi, saya akan ukur lilit kepala lah. Gitu. Apa lagi bersama Siti? Lepas tu, siapa lagi Nurhayani Abdul Samah, ukuran leher, ukuran keliling leher atau turun bahagian lekuk leher. Okey, kita nak dapatkan lekuk leher tu, pun kena tengok balik. Semalam saya ada buat sharing tentang buat lakar pola bulan, puan boleh tengok kat situ Sebab semalam, hari ni sesi sambungan jahitan. Naimah jangan jam berapa cikgu mula mengajar? Okey, biasa saya akan kongsikan waktu musim PKP pukul 3 setiap hari, 3 petang. Nurhayani Abdul Samad, soalan saya tadi tentang turun bahu cikgu. Turun bahu cikgu, cakap bergantung kepada bahu masing-masing. Nak tengok macam mana berapa inci kita nak turunkan bahu. Okey. Teknik ni kadang-kadang kita nak kena tengok juga. Biasa kita kena tengok seseorang tu. Saya nak kena macam mana nak ajak kan kita kan berdiri tegak. Biasa kita cekak pinggang kan, kita cekak pinggang. Kita tengok bahu kita tu rata ke. Dia kalau kita cekak pinggang kan, kita dah boleh nampak bahu kita rata ke, bahu kita dia turun sikit ke, dekat situ.
dia akan nampak bahu kita jatuh ke, dia akan nampak kat situ. Setiap orang tak sama. Langkah selamat pada saya lah. Dulu saya banyak buat yang setengah inci. Sebab dia sesetengah je yang bahu jatuh ni kita akan jumpa. Ipang Lin, cikgu kalau tak potong bahu, labuh baju bahagian depan kena lebihkan lagi tak? Okey. Sebab saya formula saya ukur labuh baju depan dengan belakang berbeza. Sebab bahagian depan dia ada mercu kan, bahagian belakang dia tegak. Jadinya bahagian depan kita biasanya contohnya labuh baju kita 39, nanti basi bawah tu puan turunkan 3/4 baru curvekan dia. Bahagian belakang kena rata. Sebab saya punya baju kurung, last sekali baru saya potong bahu, dah siap cantum benda semua, last sekali baru saya potong labuh baju. Okey. Apa lagi ada soalan? Setakat ni faham tak Nurhayani Abdul Samah? Soalan saya yang turun bahu tu, kita kena tengok jugalah seseorang tu. Kadang-kadang kita kalau puan nak tengok teknik cara mengukur, saya ada share dekat sesi-sesi sharing saya yang lepas-lepas. Tak silap blouse ataupun baju kelawar, teknik ukur badan gitu. Puan kena tengok kat situ Okay, sebab saya sharing ni 1 jam 1 hari. Jadi kalau ada pertanyaan dalam 1 jam ni je lah. Kalau saya nak buat macam nak sharing, contohnya nak sharing buat lakar apa benda semua, itu dia ambil masa. Dan dia ambil masa sebab banyak formula. Sebab dalam ni semua ada yang baru, maksudnya ada yang zero, ada yang dah ada pengalaman jahit. Jadinya saya tak boleh detail dekat sinilah selama 1 jam, tak boleh. Sebab kalau nak sahabat-sahabat semua bolehlah ikuti kelas saya nanti. Saya akan buatkan kelas secara online. Nanti saya akan maklumkan dekat Telegram. Nanti puan-puan boleh sahabat-sahabat boleh masuk dekat Telegram saya. Saya hari ni dah hari ke-17 sesi sharing lah. 17 hari yang ke-17. Maksudnya itulah, siapa yang ikuti daripada mula sampai sekarang, diorang buat hasil-hasil diorang ni, diorang share dekat Telegram. Mana yang okey, saya komen okey. Mana yang nak perbetulkan, saya akan perbetulkan kat situ. Sama-sama belajar dekat dalam Telegram tu. Tujuan saya wujud Telegram ni untuk kita berinteraksi. Lepas tu saya lebih rapat lagi dengan sahabat-sahabat. Kita boleh tanya-tanya soalan mengenai dalam bidang jahitan. Okey. Ada lagi soalan? Besok insya-Allah kalau sempat saya sharing cara nak jahit kun pula pada leher. Jahit kun ni kita boleh buat pada baju sekolah, boleh buat pada baju kanak-kanak, baju teluk belakang kanak-kanak pun boleh kan. Baju kurung untuk yang kun ni lah. Kun ni lebih mudah lah sebab dia tak payah nak sembat. Kalau macam lapik leher ni kita kena sembat. Betul tak? Okey, bantu saya belanja like, belanja love. Okey, dapat sesuatu tak sahabat-sahabat semua petang ni? Okey. Jika Kyunani Lim. Salam cikgu, macam mana nak join Telegram tu? Okey, ada dah ada link dekat situ. Puan boleh tekan link situ Ada lagi soalan sebelum saya nak tutup live saya pada petang ni? Sebelum tu sebelum saya nak tutup live saya memohon beribu-ribu kemaafan sekiranya selama 1 jam ni
ada yang terkasar bahasa ke, ada yang terguris, yang terguris ke saya terkasar bahasa, mana yang yang tak baik tu datang daripada kelemahan diri saya, yang baik tu datang daripada Allah lah kan. Okey, setakat tu dululah kita jumpa, insya-Allah kita jumpa besok petang pukul 3. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.